Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Russia menggandakan emas kita kepada 10 kali ganda. Maknanya gold leverage account GLA. Kita gandakan daripada 100,000 pergi 1 juta. Macam. Okey. Kita teruskan. Yang ini adalah pejabat Quantum Metal Holding. Kan? Dia ada 3 pejabat kat sini. Mula-mula kat Penang. Lepas tu kita ada di Shah Alam dan yang ketiga di Seterpika Johor Bahru. Johor Bahru ni saya tahulah, Seterpika. Shah Alam dengan Penang ni saya tak pergi lagi. Okey. Jadi siapakah Quantum Metal ni? Kan? Dia adalah peserta perdagangan Bursa Malaysia Islamic Service ataupun BMIS. Dia mempunyai modal berbayar sebanyak 10 juta. Pembekal sistem emas kepada bank-bank. Dalam Malaysia ni dia ada sistem pembekal dan pengedar emas terbesar kepada bank-bank. Dia punya Isra Consulting ni adalah sebagai penasihat syariah dia. Isra Consulting ni adalah di bawah Bank Negara Malaysia. Dia yang memberi pengiktirafan kita adalah Isra Consulting sebagai panel syariah kita. Alright. Yang ni board of director dia. Dia adalah pengasas dia adalah Datuk Lim Kong Soon. Dia adalah pengasas dan pengurusi eksekutif. Dia ada 20 tahun pengalaman dalam melibatkan emas ni, melibatkan acuan ketapatan, komponen elektronik, kalian cyanide emas dan industri penyaduran emas dan pengembangan bersama pemulihan emas dari sisa elektronik dengan Enercom Afrika Selatan sejak tahun 2000 lagi. Dia terlibat dalam pemulihan logam berharga dari sisa elektronik, penapisan dari emas yang tidak bersih dari barang bekas ataupun barang lama. Dia juga membekalkan emas kepada perancang barang kemas dan berurusan dengan juruwang Australia. Pembangunan sistem integrasi untuk Permin untuk menguruskan perniagaan emas dengan bank. Kita punya pengurusi Quantum Metal pula adalah Haji Kamari Zaman bin Juhari. Kita juga ada juga anak Kamari ni. Tapi dia di MC je. Okey, yang ini tak ada kena-mengena dengan dia. Okey. Dia pernah menjadi pengarah Jabatan Pembangunan Kewangan dan Perusahaan Bank Negara Malaysia. Dia juga bertanggungjawab memajukan pembangunan institusi kewangan pembangunan yang mantap dan progresif dan mengembangkan PKS yang kompetitif dalam mencapai objektif sosioekonomi negara. Jadi dia punya sejarah dia pada tahun 1992 dilantik sebagai Ketua Unit Luar Pesisiran di Labuan dan kemudian pada tahun yang sama menyandang jawatan sebagai Ketua Pedagang Forex Forexnya tahun 1996. Berkhidmat sebagai Timbalan Pengurus Besar di Lembaga Pembangunan Labuan sehingga tahun 1999 dan akhirnya menetap sebagai pengarah Jabatan Kewangan dan Perusahaan Pembangunan. Tu dia punya board of director dia. Jadi Quantum Metal dia juga adalah reporting institution di bawah Anti-Money Laundering dan Anti-Terrorism Financing Act tahun 2001. And not registered entity of Bank Negara Malaysia. Maknanya dia bukan di bawah di bawah Bank Negara Malaysia, tapi dia sebagai reporting institution saja. Itu kena ambil maklum Okey. Ini dia punya Islamic Deposit Financing ataupun Murabaha BSAS. Dengan bursa Suq Asila, kita ada My Gold Eye. Okey, yang ini rakan kongsi dia. Rakan kongsi kita lah. Kita bermula dengan Permin Australia yang mengedarkan emas. Dia adalah kilang emas di Australia Barat. Kita Bank Muamalat, Afin Bank, kita ada Isra Consulting. Lepas tu kita ada My Angkasa. My Angkasa ni kalau ramai yang tak tahu tu, dia adalah badan kerajaan yang membayar gaji kepada pekerja-pekerja kerajaan ni. Aku ni adalah Asia Cooperative Organisation. Dia ada 65 juta ahli dia. Dan kita ada bank Aranu Tekun. Dia ni
kita boleh ambil emas daripada Aranu Tekun ni. Kalau kita ambil fizikal, dia akan hantar kepada Aranu ataupun hantar kepada kita terus. Dan kita ada ICBC Bank. Nah, bank yang terbesar jugalah ni. Okey. Dan seterusnya, ni joint venture dia lah. Asia Kooperatif dia ada 60 juta. Lepas tu ada kita punya My Angkasa ada 6.5 juta ahli. Ini adalah yang berbahagia Datuk Haji Abdul Fattah bin Abdullah. Alright, yang ini kita punya apps kita boleh download melalui Google Play Store. Dan kita cuma type saja My Gold Eye. And My Gold Eyes tu, jadi kita tekan je situ. Jadi dia akan download dalam phone kita. Kan kat situ juga banyaklah dia punya apps ni. Kan alright, ini adalah ISRA. ISRA adalah di bawah Bank Negara Malaysia ni, Bank Negara Malaysia. Dia adalah kita punya penasihat syariah. Alright. Yang ini adalah World Gold Council. Dalam World Gold Council ni, kita punya quantum metal ada kat bawah, nampak? Ni adalah quantum metal. Yang ni yang berdaftar dalam World Gold Council ni. Alright. Okey, yang ini pula ada BRING. BRING merupakan tempat penyimpanan vote emas kita. Emas-emas kita ni semua disimpan di dalam BRING. Dan BRING yang paling dekat sekali adalah BRING Singapura. Memang khas untuk simpan emas. Yang ini dah 150 tahun pengalaman dia untuk menyimpan barang-barang berharga ni. Kan? Yang ni BRING Singapura ni di bawah BRING. BRING ni lah, BRING di US sana. Okey, ni kerja-kerja dia lah untuk voting and storage, daily reporting of stock position, Singapore bonded precious metal storage, full liability for your stock held by BRING, preparation of the shipment and accordance with your instruction, waging according to industry standard, preparation of document for letter of credit, storage, acceptance and release of shipment upon receipt of formal instruction. Ini semua kerja-kerja dia lah. Okey, ini adalah kita punya surat lah yang mengatakan ni kita adalah konsep kita adalah tawaruk dengan ISRA Consulting. Right? Apa maksud tawaruk tu? Ini maksud dia lah. Kalau yang tak faham tentang tawaruk ni, 9 unit adalah pinjaman tawaruk. Okey, kita kalau nak buat pelaburan kat sini, kita bermula katakanlah 1 unit. Tapi dia bagi kita 9 unit lagi, menjadikan 10 unit. Pinjaman tu dia bagi 9 bahagian. Sebagai pinjaman tawaruk, sebagai satu bentuk jual beli yang melibatkan pembelian sesuatu barangan komoditi. Sebab emas ni adalah komoditi. Secara tangguh daripada satu pihak untuk dijual kepada pihak ketiga dengan harga tunai bagi mendapatkan wang tunai. Itu maksud tawaruk kat sini. Jadi siapa yang tak ni boleh catatlah apa maksud tawaruk kat situ ataupun screenshot. Okey, kalau tak pun kejap lagi saya akan bagi pula ni saya punya presentation ni. Alright, teruskan. Okey, ini adalah ucapan tahniah daripada mana? Daripada Bank Muamalat. Kalau Bank Muamalat dah bagi tahniah ni, dia kata the best alternative investment asset for wealth and society in Malaysia. Dalam Malaysia ni kita adalah best alternative sebagai investment asset. Kan? Itu yang menariknya tentang quantum metal ni. Institusi melibatkan Islam pertama di Malaysia yang menawarkan akaun emas mampu bilik. Bayangkan anda cuma perlu kalau nak jadi pelanggan dia hanya RM10 saja dah jadi akan kongsi kita. Kan? RM10, bayangkan tempat lain rasa macam tak ada je kan, tapi kat sini kita belum masuk dengan RM10 saja. Bank tempatan pertama di Malaysia yang menawarkan servis akaun emas yang terkemuka, meningkatkan kesedaran mengenai perancangan kewangan, modal pelaburan emas yang mematuhi syariah. Yang tu dia ucapkan kita setinggi-tinggi tahniah. Okey, ni pula adalah kita pengedar kepada Perth Mint Australia, pengedar emas kepada Perth Mint Australia. Kita edarkan emas apa? 999.9% emas tulen. Yang ini dia punya surat dia lah. Kan? Okey.
Dalam dia punya website dia, kalau kita tengok kan, ramai yang kaji, saya pun mula-mula pun kaji juga benda ni, betul ke, ada ke benda ni, ada ke nama quantum metal ni, cek, oh ada quantum metal, maknanya kita ni adalah pengedar terbesar emas di apa tu, di Malaysia ni sebenarnya, yang daripada Permin kan, di bawah ni, tu kalau yang tak nampak, quantum metals yang berhad dengan pejabat saja di Glugo, Pulau Pinang. Siapa yang duduk Pulau Pinang untung betul dapat pergi kat sini kan, dapat jumpa Datuk Lim semua. Alright, okay, yang ini pula kita punya kerjasama dengan ICBC Bank. ICBC Bank ni antara bank yang terbesar jugalah kan. Dia dimiliki oleh ICBC Bank kan, aset dia 4.027 bilion. Banyak 4.027 bilion. Kalau kira dengan jari memang tak cukup lah kan. Kapasiti pasaran aset dia 305.1 bilion. Banyak ni. ICBC kedudukan nombor 1 dia dalam The Bankers Top 1000 dalam dunia lah daripada tahun 2012 sampai 2019. Kenapa dia jadi rakan kongsi kita? Sebab kita tolong edarkan emas dia. Emas apa? Emas bullion Panda ni emas dia. Yang ni adalah masuk surat khabar itu, Quantum Metal Gain Exclusive Right of Panda Gold Coin from ICBC. Ni 30 Jun 2019. Baru setahun kan kita jadi rakan kongsi dia. Dia jadi rakan kongsi kita. Sorry. Ini dalam surat khabar dalam surat khabar ni pun saya cek dalam apa tu internet juga ni. Macam mana dia punya ni. Jadi ini masa ni Datuk Lim dengan apa tu kat sini ada dengan saksi kita punya pengurusi pun ada sekali, dia tanda tangan kontrak. Dalam ni dia edarkan berapa, ada yang 57 gram, keseluruhan dia 57 gram dia punya coin tu, set tu. Ada yang 1 gram, ada 3 gram, ada 8 gram, ada 15 gram, ada yang 30 gram kan. Semua 5 shilling emas mempunyai emas tulen hingga 999.9. Yang ni. Alright. Okay, yang ni pula baru-baru ni 1 Februari 2001. Ini masa ni lah saya join. Selepas ni saya baru join. Saya join bulan 2. Dalam musim 2 tijarah ni dalam TV Al-Hijrah. Dalam TV Al-Hijrah ni Dr. Tuan Badrul Hisham sebagai penasihat syariah dia ada mengatakan bahawa ada pelaburan-pelaburan yang patuh syariah dan ada yang tak patuh syariah. Mana syarikat yang patuh syariah, mana syarikat yang tak patuh syariah. Mana syarikat yang betul, mana syarikat yang tak betul. Dia yang terangkan dalam TV ni. Alright. Boleh pergi ke YouTube boleh tengok YouTube ni. Alright, saya tak nak tunjuk YouTube hari ni, tuan-tuan boleh check sendiri. Alright. Okey, kenapa? 13 perkara mengapa quantum metal ni menarik. Tentang quantum metal ni, apa yang menarik sangat tentang quantum metal ni? Pertama, kita best rate in the market. Harga kita yang paling murah sekali. Paling murah sekali kita. Sebab kita pengedar emas. Kita bukan di bank, kita edarkan kepada bank. Lepas tu preserve and enhance wealth. Lepas tu dia kata largest gold bullion trader in Malaysia. Paling terbesar kat Malaysia ni, kita tolong edarkan. Cash out anytime, anywhere. Maknanya dia ni real time. Kita boleh masuk dan keluarkan bila-bila masa. Lepas tu accepted worldwide. Diterima seluruh dunia. Lepas tu low risk and cost. Dia punya low risk lah, orang kata risiko dia sangat-sangat rendah. Jadi kita tak zaman-zaman dulu kita beli emas, kita kena bawa ke hulu kilir kan. Kalau orang rompak sekali, kita pun habis lesap. Bawa beg. Kalau orang tahu memang kena rompak lah. Kat sini kita beli emas tak perlu nak bawa emas tersebut. Emas tersebut ada peti simpanan kita di Singapura. Jadi kita cuma online saja. Nak beli pun macam Shopee dah. Lepas tu redeem physical gold
withdraw to saving account, kita boleh redeem. Kalau yang mana nak sangat tengok nak bawa sangat emas tu, kita boleh redeem. Kita boleh redeem kan. Jadi dia akan hantarlah dalam 1 hingga 10 hari dia akan hantarlah. Kan PKP ni dia lambat sikit. Tapi kita emas fizikal jadi kita boleh redeem. Siapa yang nak beli bermula dengan 1 gram sampai 1 kilo. Kalau tuan-tuan nak beli 1 kilo kena masuklah harga 1 kilo. Lebih sikit kan. Tinggalkan sikit kat akaun tu. Alright. Lepas tu easy to use and secure. Kita punya app sangat-sangat mudah untuk digunakan. Gold buy as it is orang kata. Lepas tu kita boleh gunakan Mastercard, Visa card, debit card, semua acceptable. Dia kata acceptable. Lepas tu daily updated gold price. Maknanya kita punya ni harga ni di-update setiap kali ada kenaikan dia akan update. Dia tengok pada LME price lah. Okay, LME. Apa itu LME? London Metal Exchange. Gold spot price. Lepas tu yang paling menarik sekali, yang menarik minat saya sekali adalah gold enhancement 1x10 ni. Pelaburan dia. Yang ini yang menarik minat membuatkan saya nak masuk dalam bisnes ni. Dan kita ada IOFI punya syariah standard. Kalau di tempat kerja saya pakai MSISO sebagai standard. Kat sini dia pakai IOFI daripada Bahrain. Sebagai standard syariah compliant. Untuk standard syariah ni. Okey, ini 13 perkara yang menarik tentang quantum metal yang kenapa saya join. Kenapa saya join. Jadi inilah. Okey, ini adalah reason. Dia produk dia sangat-sangat senang dipasarkan. Yang mana sekarang ni emas. Nak cerita pasal emas. Emas ni macam mana emas? Emas lah. Kan? Dia bentuk dia gold bar macam ni. Alright. Dan kita dapat keuntungan 10 kali ganda dengan GLA 1x10 tadi. Dan kita diinsurankan oleh Lloyds. Lloyds. Alright. Okey. Ini berbeza sedikit. Emas yang bullion coin ni, macam panda gold coin ni, yang daripada China tu, dengan emas kita, apa beza dia? Ni saya nak share sikit lah. Sebab saya dulu pernah join juga syarikat jual emas ni. Tapi beli dalam shilling-shilling kerajaan. Dia panggil shilling-shilling kerajaan. Masa dulu saya ada beli shilling champion for peace. Dia ada 5 shilling. Dia ada gambar Mahatma Gandhi, JF Kennedy, Mother Teresa. Ada 2 orang lagi yang saya tak ingat. Ada lagi dalam bawah katil saya simpan. Kalau siapa datang rumah saya tunjuklah. Jadi shilling ni dia lama-lama dia akan jadi terhad sebab dia limited edition dia. Benda tu ada 1999 saja dalam dunia. Kat sertifikat ni mesti ada tulis. Berapa limit dia. Jadi kat situ dia ada nilai muka dia. Nilai muka ni contoh ni 10,000. 10,000 nilai muka ni. Maksud dia gitu, maksudnya kalau katakanlah satu hari emas jatuh sampai kosong. Emas jatuh sampai kosong, dia tetap laku dengan nilai 10,000 yen. Maksud dia lah, kalau 10,000, kalau 50 sen kat situ 50 sen lah. Kat sini 10,000 yen. 10,000 yen. Jadi walaupun nilai emas ni dah jadi kosong, dia masih laku lagi dengan 10,000 yen emas ni. Lepas tu dia nilai sejarah dia. Apa sejarah panda ni? Dia jadi satu lambang China ni. Itu sejarah dia. Lepas tu ada nilai numismatik. Numismatik ni nilai circulation dia. Mungkin dia ada 999 saja dalam dunia. Orang ni bawa hilang, orang tu hilang, orang ni bawa entah ke mana-mana dia simpan, orang ni hantar masuk ke laut, dia punya jatuh ke laut ke apa, tinggal sikit. Benda tu jadi lama makin sikit. Ada yang pergi pajak gadai, pergi lembu. Bila lama-lama je sikit dia jadi terhad. Bila terhad dia akan naik melambung daripada 18,000 harga dia sekarang. Dia naik sampai 1 juta, 2 juta, 3 juta. Ini nilai numismatik. Lepas tu ada intrinsic value. Intrinsic value ni nilai peleburan dia. Maknanya nilai berat dia lah. Nilai berat dia, nilai terhad pada
kan, nilai terhad, nilai berat. Dia berbeza pula dengan emas kita. Emas kita ni ada satu nilai je. Nilai dia nilai emas. Nilai berat dia lah, nilai berat dia. Alright, itu saya nak share sikit. Okey, tentang emas. Alright, dia ada ekosistem. Di dalam ni pun ada ekosistem. Saya nak tunjuk, nak share sikit perbezaan kita beli kat kedai pocong ni. Bukan pokong, pocong. Kedai pocong ni contohlah kedai-kedai kat luar ni lah. Kedai kat luar ni. Dan kita beli di Quantum Metal. Apa perbezaan kat sini? Pertama sekali, bila kita beli di kedai pocong ni, 999.9, kita akan dikenakan harga markup. Contoh nilai dia, contoh LME, mana harga emas masa ni harga dia 100, kita kena bayar ekstra pula 10 hingga 15%. Maknanya kalau katakanlah 100 LME, kita kena beli dengan harga RM115. Contohlah. Dan kalau kita nak jual balik, contoh je kita keluar daripada kita dah beli tadi, kita keluar pula daripada kedai. Alamak, nak pakai duit lah. Lupa pula. Dia masuk balik kedai sama, harga dia akan menurun. Dia akan markdown pula. Jadi daripada RM115, kita dah rugi pula 15% lagi ke bawah. Jadi kita dah rugi 30% kat situ. Jadi kalau beli barang kemas pula, lagi tak guna sebenarnya. Kan? Lagi tinggi dia punya markup dia, 15 hingga 25%. Kan? Jadi kalau nak jual balik pula, kita rugi pula 15 hingga 25%. Dia ada markdown pula. Okey. Apa tu? Boleh padam? Okey, saya teruskan Alright. Okey, berbeza pula dengan di Quantum Metal. Dia punya markup hanya 7% saja. 7% agak rendah dalam Malaysia ni. Memang rendah. 7%. Maknanya kalau harga dia LME 100, kita beli dengan RM107 saja. Dan kalau kita ambil GLA ganda 5, yang mana tak mampu GLA ganda 10 tu, dia boleh ambil GLA ganda 5, produk kita kedua ni, kita cuma 4% saja markup. Dan GLA ganda 10 lagi murah, 3% saja tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang paling menarik sekali, dia tak ada markdown. Quantum Metal akan ambil harga LME tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang bestnya. Okey, kalau ini beli satu dapat satu, ini beli satu dapat satu, ini beli satu dapat satu, ini beli satu dapat 5 tuan-tuan. Tapi yang ini, tuan-tuan beli satu dapat 10 tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan nak yang mana satu? Beli satu dapat satu ataupun beli satu dapat 10. Kalau saya ambil satu dapat 10. Untung banyak. Bukan untung sikit, untung banyak. Tuan-tuan pun nak untung banyak juga kan. Alright. Okey, kat sini kalau pergi pajak pula, upah simpan 13 hingga 18% tuan-tuan. Tadi saya buka-buka dalam ni, saya update sikit. Buka-buka ni pajak gadai berapa persen? Sebenarnya 18.5% tuan-tuan. Ni saya tulis 18%. Pembayaran dia 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, 12 bulan sekali. Yang ini belum campur lagi bila barang kemas lagi. Barang kemas dia ambil, dia kira daripada semua sekali barang kemas kita jika tak bayar emas kita dalam masa yang ditetapkan, kemungkinan dia akan lelong tuan-tuan. Ini yang tak bestnya. Dia akan lelong. Jadi di kedai emas ni kita ada waktu-waktu tertentu kalau kita nak pergi pajak. Bukan suka-suka hati kita tengah-tengah malam boleh pergi, tak ada. Yang ini waktu dia mungkin 9 petang sampai 9 petang pula, 9 pagi sampai 7 petang je. Sekarang ni PKP lagi lah. Okey. Jadi dia ada had masa dia. Di sini pula di Quantum Metal kita menyediakan juga pajak juga. Dan dia ambil daripada harga 3.5% saja setahun tuan-tuan, setahun. Hanya setahun 3.5%. Sangat-sangat rendah dibanding dengan di luar sana. Dan pembayaran dia sangat-sangat fleksibel. Setahun sekali je kita bayar 3.5%. Yang lain tu balance kita boleh bayar bila-bila. Tak nak bayar pun tak apa tuan-tuan. Tak nak bayar pun tak apa. Tunggu emas naik dia akan bayarkan untuk kita terus. Yang tu menariknya. Dan jika tak bayar emas tidak akan dilelong tuan-tuan. Itu yang paling best. Dia tak akan lelong kita punya emas kita.
Kecuali kita nak jual lah. Okey, dalam dia boleh dibuat dalam talian saja, menggunakan app saja. Dan kita boleh buat di mana-mana dan bila-bila masa saja tuan-tuan. Tak kira masa. Kan? Dan percaya atau tidak, kat luar ni banyak orang pergi pajak. Kan? Ada 10 bilion lagi. 60% tidak tertebus lagi pajakan ni. Banyak kawan-kawan saya pun ada yang ada kawan dia pula yang pajak emas. Dia beritahu saya, kau nak ni lah, nak emas tak? Dia kata nak beli surat pajak. Surat pajak kenapa? Berapa? 43,000. 43,000 kalau tak bayar macam mana? Lelong. Allah, kena lelong lah. Yang untung siapa? Peniaga-peniaga emas kat luar sana tuan-tuan. Jadi kat sini kita tak kena lelong. Okey. Dengan sistem ekosistem saya dah tunjuk, keuntungan berdasarkan kenaikan harga. Kalau emas ni dia tengok kenaikan harga. Yang ni maknanya kita kena tengok graf semasa. Bila katakanlah dia naik, kat situ ada keuntungan kita. Bila turun, kita tak rugi tuan-tuan, selagi kita tak jual emas kita. Alright. Okay, dalam quantum metal ni dia ada 3 account. Disediakan 3 account tuan-tuan. Pertama, quantum metal ni dia bagi kita gold saving account. Gold saving account ni adalah account emas yang anda boleh bermula dengan nilai 10 ringgit saja. Urus jual beli boleh dibuat bila-bila masa. Sekarang ni dia buat dah 24 jam dah. Yang kedua sekali, kita boleh pajak kita dalam Gold Advance Account, GAA. Digital, ni panggil, kebanyakan orang panggil Digital Arano. Arano digital lah. Ini adalah akaun pendahuluan emas atau pajak gadai. Anda simpan wang ke dalam akaun ini dan boleh keluarkan 80% untuk kegunaan. Keuntungan dikira atas 100% wang yang anda simpan. Maknanya kita buat keluar tu, 80% tu dia akan charge 3.5% setahun. Daripada 80% yang kita buat keluar tu. Okey, yang ketiga ni, yang menarik ni yang ni. Di Gold Leverage Asset, GLA kita ada Gold Leverage Asset. Ini dipanggil fixed deposit lah, selalunya fixed deposit. Tapi fixed deposit ni dia ada setahun, 2 tahun, tapi kat sini dia tak tentu masa. Kita boleh masuk, dia ni ikut kenaikan. Bila dia naik, kita terminate lah kita punya GLA kita. Okey, leverage asset ni emas juga dikira sebagai fixed deposit anda. GLA adalah produk terbaik yang tiada di tempat lain. Yang ni tak payah tunggu setahun tuan-tuan. Kalau emas ni dalam setahun berapa banyak kenaikan. Kadang-kadang 2-3 minggu, kadang-kadang 2-3 hari, kadang-kadang 2-3 bulan, kadang-kadang sebulan, kadang-kadang seminggu, kadang-kadang 1 hari. Dia tak tentu masa. Bila kita masuk, dan yang pentingnya kita masuk pada tepat. Kalau kita tepat lah, pada waktu dia rendah, tiba-tiba dia naik, kita untung gila lah. Jangan gila, tapi untung gila. Okey, kita teruskan. Okey, dalam gold asset ni, gold saving account ni, kita tukarkan wang kita dan menyimpan emas. Kita bukan jual emas. Kita tukarkan wang kita kepada emas. Dan kita simpan wang kita sebagai emas, dalam bentuk emas. Dia boleh tukarkan wang fiat kepada emas rendah RM10. Yang ni dia tak ada locking. Maknanya kita boleh keluarkan bila-bila. Dan dia tak ada cas simpanan. Yang menarik ni kat sini dia tak ada cas simpanan. Boleh dikeluarkan wang tunai serendah RM10. Boleh keluarkan emas fizikal 1 gram sampailah 1 kilo. 1 kilogram. Kalau 1 kilogram ni kita boleh nak berapa kilo? 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, 30 tan. Dia punya gandaan 1 kilo lah. Urus niaga online 24 jam. Lepas tu tiada risiko kehilangan. Tak perlulah kita nak pikul-pikul, nak bawa ke hulu kilir, ke sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Kat sini dia tak ada risiko kehilangan. Yang baru-baru ni saya pun dengar daripada sahabat saya, dia ada simpan emas fizikal di dalam locker dia lah, di Terengganu. Tiba-tiba banjir tuan-tuan. Tiba-tiba banjir. Bila banjir apa jadi? Dia kelang kabut semua, air semua dah naik, dia dipindahkan di tempat lain. Sekali balik baru-baru teringat, alamak, dia ada simpan emas fizikal.
emas, gold bar lah dalam dia punya locker dia. Kan? Balik-balik rumah tengok locker-locker pun hilang. Yang itu kes. Okey, kehilangan atau kecurian kita tahu lah. Tapi kehilangan lah disebabkan banjir. Jadi siapa jumpa di Terengganu tu, tolong pulangkan lah. Kan? Jadi harta karun pula. Okey, alright. Okey, ni emas fizikal. Kita boleh tebus emas fizikal. Kan? Kat sini di bawah GSA ni ada physical withdraw. Withdraw ni kita masuklah berapa banyak emas kita nak keluarkan. Okey. Okey, contohnya kat sini dia keluarkan 1 gram. Letak satu lah. Cuma kat sini dia out of stock ni 10 gram dengan 20 gram kat sini out of stock. Sini ada 5 gram ada, 50 gram ada, 100 gram ada, 1 kilo pun ada. 1 ounce ada, 1 kilo boleh. 1 kilo ni kita kalau nak 30 kilo letaklah 30 kilo, dia akan hantar lah. Yang ini dia akan hantar ataupun kita boleh ambil di Aranu. Aranu Tekun kita ada 10 cawangan yang boleh ambil Sekarang ni baru dikeluarkan itu. Okey. Terusnya. Okey, ini adalah gold storage account. Gold storage account. Menukarkan wang dengan menyimpan emas. Macam mana? Kita masuk 100,000 contoh 100,000. Kalau kita beli emas kat luar, kita akan dikenakan 25% daripada harga London spot price ni ataupun LME price ni. Dia punya margin dia orang. Itu margin kedai emas lah. Tapi kat sini dia ambil charge hanya 7% je tuan-tuan. Jadi kalilah harga semasa. Harga semasa yang quantum meteorologi. Itu cara dia. Yang ni pula GAA, Gold Advance Account. Yang ini tuan-tuan perempuan boleh pajak 80% daripada nilai GSA. Contoh dah masukkan 100,000 tadi. Kita akan kalikan dengan, kita akan bagikan dengan berapa harga yang dijual. Lepas tu kalikan dengan harga yang dibeli, lepas tu kali dengan 80%. Okey. Nilai hak masa dan boleh dilakukan berulang kali. Lepas tu hanya 3.5% yuran tahunan atas nilaian pajakan. Boleh bayar pajakan dan yuran tahunan secara runcit. Boleh bayar secara sikit-sikit lah. Kecil sikit, lama-lama jadi bukit. Kalau tak bayar pun tak apa. Tunggu emas naik, dia akan bayarkan untuk kita. Okey. Alright. Macam mana? Ni dia. Contohnya harga emas hari ni. Bukan hari ni lah. Hari ni contoh ini rendah. 270.88. Okey, 100,000 kita ada tadi. Kita bagikan dengan RM270.88 ni harga pasaran. Dapatlah 369.16 gram. Yang tu yang kita dapat. Bila kita nak pajak pula kali dengan 253.16 harga LME. Jadi dapat 93,458.35 nilaian dalam GSA. Daripada 100,000 ni kita dapat nilaian dia adalah 93,458.35. Jadi pajakan kita nak pajak dengan 80%, dia akan keluarkan RM74,766.68. Jadi inilah yang kena bayar 3.5% setahun ni. Tahunan cuma kita bayar RM2,616.83. Yang ni rendah, sangat-sangat rendah. Bayangkan kalau RM10 itu kita keluarkan RM8. Jadi berapa ringgit je? RM2.60 je. Lebih kurang lah macam tu. Ini saya nilaian besar. Sebab tu nampak 2,600 tu. Tapi bagi yang tahu ni, dia sangat rendah. Alright. Okey, yang ini pula gold leverage asset. Yang ni kita boleh dapat gandaan 5 kali ganda keuntungan dan 10 kali ganda pembiayaan. Dapat mendapat 5 hingga 10 kali ganda pembiayaan. Kelulusan segera, yang ni sitos Secris bankrupt tidak diambil kira. Jadi kalau kat luar sana kita nak buat pembiayaan, kita tengok dulu ada sitos ke, ada Secris ke, pernah bankrupt ke, APKP lebih kurang lah tu. Tidak diambil kira. Yang ni tidak diambil kira ingat, pembiayaan kita ni sitos Secris bankrupt tidak diambil kira. Had masa dan boleh dilakukan berulang kali. Maknanya kita boleh buat pembiayaan ni, dapat pembiayaan ni. 3.5. Ya. Azri, tolong share screen balik sebab tadi ada orang tertekan screen tu tadi.
Ke Oh, dah? dia Dah hilang. okey dah? Okay, sekejap Ada okey. Sebab tadi ada orang tertekan share screen. Oh, dia nak jadi presenter juga tu. Alright. Right. Sampai mana tadi? Sampai pajakan Alright. Okay. Goal leverage asset. Okay. Nampak Nampak kat ni? Hello? Ya, nampak dah. Okey Okay, dah. alright. Okay. Goal leverage asset ni sampai mana tadi? Tiada had masa, boleh lakukan berulang kali. 3.5% yuran tahunan atas nilaian pembiayaan. Keuntungan 5 hingga 10 kali ganda. Tadi 5 hingga 10 kali ganda pembiayaan. Yang ini keuntungan dia 5 hingga 10 kali ganda. Bergantung kepada harga emas dunia. Tidak dikenakan teks kepada keuntungan di sini. Itu yang best. Alright. Macam mana? Contoh kita masuk 100,000. Kita dah dibiayai oleh Quantum Matter sebanyak 900,000. Jadi kita dapat berapa? 1 juta. Bayangkan 1 juta Kita masuk 100,000 ni. Kan? Dia dapat 900,000. Okey, katakanlah emas naik 10%. Emas naik 10%, kita untung 10 kali ganda. Maknanya 10% ni kali dengan 10, jadi 100%. Jadi dapat balik 100,000. 100,000 ni keuntungan kita. Maknanya kita masuk 100,000, kita dapat lagi 100,000. Best tak? Kalau naik 20%, kita dapat 200%. Dapat 200,000. Kalau naik 30%, kita dapat 300%. Guys tu, kita dapat 300,000. Okey, itu keuntungan kita. Kan? Bayangkan kita masuk 100,000, kita dapat pembiayaan 900,000. Ini dah katakan pembiayaan tawaruk. Yang dibenarkan oleh kita punya Instra Consulting tadi. Alright. Jadi ini adalah keuntungan yang kita kumpulkan lah. Bukan keuntungan saya. Saya ada keuntungan juga. Tapi ini share lah sikit. Okey, contohnya yang ini dia masuk 750 US dollar ataupun 3 unit GLA 1x10. Dia dapat untung kat sini 979.95 US dollar. Bayangkan tuan-tuan. Masuk 19 Februari, keluar 20 Mei. Dapat untung 229. Yang ni 30.66%. Dalam masa 90 hari. 91 hari. Yang ni masuk 250, dapat double tuan-tuan. Tengok kan? Hampir double lah, 409. Yang ni 63.76%. Yang ini masuk 700.5 US dollar, dapat 1,225.07. Dia untung berapa tuan-tuan? 473.07 dolar tuan-tuan. Ini berapa? 200.5. Yang dapat 404, 404, 15. Dia dapat 2 kali ganda kan? 61.66% dalam masa 71 hari. Yang ini 205 dapat 396 kan? Tengok tarikh dia 58.40% dalam masa 75 hari. Yang ini dalam 88 hari dia untung hampir 100% tuan-tuan dan perempuan. Daripada 200.5 sampai 498, hampir dekat 500 iaitu keuntungan yang kita boleh dapat bersama-sama dalam kita masuk dalam GLA ganda 10 ni. Alright. Bila dia turun, kita akan turun, kita beli. Bila turun, kita beli. Bila turun, kita beli. Dia naik, kita jual tuan-tuan. Alright. Okay. Jadi kat mana nak baca graf ni? Saya sediakan kat sini. Ada https goldprice.org/live-gold-price HTML. Kat sinilah kita nampak graf ni. Bila dia naik, bila dia turun. Yang tadi tu kebanyakan dia dibeli waktu dia turun ni. Waktu dia turun. Walau beberapa minggu ke bulan ke dia akan naik sebab emas ni dia akan naik dan naik terus. Kan? Dulu masa saya kahwin, cincin saya baru berapa je. Ingat lagi baru berapa ringgit je cincin tu. Kan? Cincin belah rotan, berapa ringgit je, baru 100 lebih je. Sekarang mahal sekarang. Alright. Okay.
Okey, ni kita punya contoh 271 ini harga pada berapa bulan? Pada 26 Mei. Hari ni berapa? Hari ni 260 kot, murah. 260 ringgit per gram. Murah, tengah murah tuan-tuan. Tuan-tuan wajib beli. Wajib beli Okey. Jadi macam mana dia punya, kita tengok macam mana kenaikan harga ni, macam mana kita boleh untung kat sini. Contoh kita beli 235 per gram. Bila naik 1 gram, tuan-tuan, kita akan dapat 10%. Sebab apa? Dia naik 1%, kita akan dapat 10%. Sebab kita masuk tadi 1 kali 10. Dia kali 10. Kan? Bila naik 5% pula, kita akan dapat 50%, tuan-tuan. Keuntungan kita. Kan? Bila naik 10% pula, kita untung 100%, tuan-tuan. Kalau kita masukkan 100,000, kita akan dapat 100,000 balik, tuan-tuan. Macam. Tapi bila dia jatuh, dia akan jatuh juga 10 kali ganda, tuan-tuan. Tapi kat sini kita tak rugi. Ini yang bestnya, kita tak rugi kat sini. Selagi kita tak terminate ataupun kita tak jual, kita nyemas, kita tak rugi. Takkan rugi Okey. Lepas tu, kalau tak naik juga, kita pergi ke tahun kedua pula. Dia naik 5%, kita untung 50%. Dia naik lagi 10%, kita untung lagi 100%. Yang penting kat sini, tuan-tuan, dia sangat-sangat rendah. Risiko dia sangat rendah. Dan kita kena buat kira-kira lah kita punya risiko kita ni. Security of fund kita dengan downside risk kita. Alright. Dan time factor, yang penting ada kuasa. Bukan kuasa Power Rangers, bukan kuasa Ultraman, tetapi time factor kita. Time factor, yang penting time factor. Lagi lama anda menyimpan emas ni, makin lama makin naik. Tak percaya, tuan-tuan tengok tahun graf emas tahun 2000, contoh tahun 1999 sekarang, tengok banyak tak ada naik? Memang banyak lah, dekat 600%. Alright, soalannya siapa nak beli harga emas pada LME? Beli sekarang mungkin ada senyum. Okey, ini pula promotional rank. Okey, anda dikenali sebagai pelanggan kita. Tuan, mute tu tuan. Mute dah tu. Mute. Apa pula yang mute kan ni? Sekali lagi. Jangan ada orang tekan mute tak? Okey. Tadi? Promotional rank. Nampak? Okey, mula-mula untuk menyertai ni, anda sebagai pelanggan kalau simpan RM10 kan ke dalam akaun GSA, anda dikenali sebagai pelanggan. Dia tiada had penyimpanan. Anda boleh menyimpan berapa banyak, tak kira masa, bila-bila. Akaun ni tidak akan di-charge langsung. Yang tu yang bestnya. Boleh pilih. Sama ada nak simpan RM10 1 hari, 2 hari, 3 hari, lepas tu masuk lagi, ataupun nak simpan tiap-tiap minggu, ataupun nak simpan tiap-tiap bulan, terpulang pada tuan-tuan dan perempuan. Yang pentingnya kat sini dia tak ada payout. Maknanya anda tak dapat apa-apa payout lah. Anda hanya menyimpan saja. Simpanan emas tiada had. Boleh menyimpan dan mengeluarkan bila-bila masa saja. Lepas tu dia tak ada locking. Ini bukan MLM ya tuan-tuan. Dia locking dah beli tak boleh keluar balik. Ini bukan. Yang ni bukan MLM. Okey. Sebab saya gelap bukan apa. Sebab saya dulu geng-geng MLM juga dululah. Kan? Okey. Alright. Apabila anda menyimpan 1 kali 10 1 kali 10 ataupun 1 unit 1 kali 10 dan di-approvekan oleh kitanya direct dealer kita, kan, kita akan dikenali sebagai introducer. Nampak ada 1 bintang ni. 1 bintang ni. Bila dapat introducer ni, barulah kita dapat dibayar, baru dapat payout. Apabila kita kenalkan kawan-kawan kita dapat 1 kali 10
dikenakan, kita dapat 2%. Kalau kenakan 1 kali 5, kita dapat 1.5%. Kalau kita masukkan, kalau kita kenakan dia masukkan GSA, kita dapat 0.5%. Alright. Lepas tu untuk jadi dealer pula, minimal kita ada 5 orang investor di bawah kita, dan kita perlu ada 30,000 pembelian peribadi. Orang-orang 5 orang tadi kumpul 5 orang tadi ada 30,000 pembelian ringgit, 30,000 ringgit pembelian peribadi. Kita akan, lepas tu kita bayar 150 untuk yuran dan dealer training, dan selepas tu kita akan diberi sijil, kad kuasa dan t-shirt. Yang ini payout dia sehingga 7%. Ini sebagai dealer. Dealer kita dapat sehingga 7%. Okey, seterusnya. Kita ada 5 dealer minimal bawah kita. Lepas tu ada 150,000 jualan kumpulan. Yang ini pun dibayar 7 hingga 7%. Yang ini dikenali sebagai dealer developer. Okey, lepas tu pula 5 DD. Kalau kita ada 5 DD dan 25 dealer, kita ada jualan terkumpul 750. Campuran kita akan dibayar 14%. Yang ni sebagai merchant. Jadi ni target saya lah, target saya. Sebab saya sekarang ni dealer developer, nak target jadi merchant pula. Di tengah fight ni. Untuk jadi merchant. Alright. Kepada merchant-merchant nak naik kepada merchant developer. Kita kena ada 5 merchant di bawah kita, dan jualan kumpulan tu 7.5 juta. Direct merchant group sales. Bayaran hingga 14% juga. Lepas tu senior merchant, macam kat Amy, senior merchant yang ada yang ada crown ni. Senior merchant. 5 merchant developer dan 25 merchant, ada 37.5 juta. Direct merchant developer, go sale dan campur GS merchant direct sale semua, 37.5 juta akan dibayar sehingga 20%. Ini sangat-sangat banyak ini paling tinggi lah. Okey. Jadi untuk itu rank-rank yang akan diberikan oleh syarikat. Alright. Jadi soalan saya, kalau ada 4 juta, apa yang tuan-tuan nak buat? Tuan-tuan dan puan-puan nak buat? Tuan-tuan tahu main cryptocurrency? Tahu. Sebab saya pernah main cryptocurrency. Bitcoin. Dulu ada 13 Bitcoin. 13 Bitcoin. Sekarang ni tinggal berapa Bitcoin je. 0.0 berapa lah. Tinggal sikit je. Asyik nak jual, lama-lama nak habis je. Yang tu simpan dah lama. Dalam tu kita punya blockchain kita. Okey. Anda pandai main saham? Boleh tengok. Jadi buka saham. Saya dengar buka saham dibayar rendah je. Sekarang ni. Siapa yang pandai main saham boleh main saham. Dan mana yang pandai main hartanah, saya pernah join 2 syarikat hartanah. Yang ni nak tunggu, kena main masa juga ni. Nak tunggu lama, kadang setahun, kadang 6 bulan. Rumah tu kadang tengok buyer lah. Sekarang ni orang pun nak jual rumah tu. Semua nak jual, banyak yang nak jual daripada nak membeli. Tapi rumah sekarang ni tengoklah, kalau cantik tempat tu okey lah. Kalau tak cantik dapatlah yang hartanah yang kurang sikit. Okey. Yang paling senang sekali nak jadi jutawan ni dalam emas. Emas semua orang boleh main, orang kata. Boleh tengok walaupun tak pandai sangat apa tu, graf emas tu, orang-orang dulu dia beli zaman-zaman dulu, sekarang ni dah tinggi dah harga dia. Sebab tengok mak bapak kita pun dia tak fikir pun harga rendah, harga naik ke, dia beli je. Sebab kita tak tahu bila dia naik, bila turun. Sebab graf emas ni lain macam. Okey, itu walaupun macam-macam pun tuan-tuan dan puan-puan punya keputusan kat situ. Yang ni adalah ramalan. Ramalan daripada orang-orang yang terror-terror lah. Bijak pandai ni. Daripada contohnya daripada A.G. Thorson, CMT. Dia menganggarkan tahun 2021 ni
dekat-dekat ujung-ujung ni, dia akan naik sampai 2,300 US dollar 2,300. Sekarang ni 1887 tak silap saya. 2,300, bayangan tu banyak tu. Kan? Lepas tu Bank of America menjangkakan 2,063 dolar. Bloomberg Intelligence ni, perisikan Bloomberg menganggarkan long term 4,500. Lepas tu Capital Electronic Economic 1,900. 1,900 dalam 2 minggu lepas kot 1,900. CBC 2,300. Citigroup 2,100. Commerce Bank 2,300. Dan kebanyakannya 2,300 kat bawah-bawah tu. Sekarang ni kita dah sampai ke tahap sini, A, B, C. Kita kat sini sekarang ni. Dia akan naik ni, ini graf ni. Dia akan naik ni. Naik. Tengok dia akan kita dah jadi bull lah sekarang ni, bull. Mangkuk. Bukan mangkuk ayun tapi mangkuk emas. Dia akan naik lagi ni. Sekarang ni tengah turun, baik beli. Tuan-tuan dan puan-puan jangan fikir panjang. Tuan-tuan dan puan-puan beli saja. Okey. Contoh macam mana kita dapat 10 ganda pembiayaan ni. Kita ada 1,000. Kalau kita simpan dia akan bagi 9,000 dan jadilah 10,000. Kalau ada 700,500 dia akan bagi balance menjadikan kita dapat 7,500. Kalau ada 500 kita boleh saving. Kita punya saving sampai 5,000. Kalau 200,500 dia akan saving jadi 2,500. Dan inilah dipanggil pembiayaan tawaruk adik. Jadi bila naikkan harga the start, pembiayaan ni dia akan biarkan keuntungan kita yang 10 kali ganda tu dia bagi kita full payment. Yang ni dia akan ambil balik lah, yang 10,000, 7,500, 2,500 ni dia akan ambil balik. Itu namanya pembiayaan tawaruk. Okey. Kalau tak ada sangat duit, kita beli dalam gram. 200,500 boleh, 1 gram, 0.5 gram lebih kurang RM125. 0.1 gram RM25. Lebih kurang ni, harga lebih kurang bukan accurate sebab harga dia dah bertukar-tukar sekarang ni. 0.05 gram RM12.50. Kalau tak ada sangat, ambillah RM10 ni sebagai menjadi pelanggan dulu. Kalau yang tak mampu, sebab ini adalah perkara yang sangat-sangat menguntungkan untuk yang mana tak ada perniagaan ke di luar sana ke, kita boleh start menyimpan emas. Budak sekolah pun dah boleh simpan emas. Tapi budak sekolah ni kena ada joint venture punya account. Itu kemudian. Kita kawan-kawan kita ni yang bermula dengan RM10 ni kita boleh tambah sampailah cukup GLA ganda 10 dia boleh beli. Alright. Jadi takkan tak ada kot RM10. Kalau tak ada duit gaji kita ni pergi mana itu masalah ni. Sebab inflasi ni kita kena betul-betul baik semula. Jadi untuk mengelakkan inflasi, menyimpan emas adalah dia punya jalan dia. Okey. Dia memberi komisen yang tinggi real time emas pada harga LME. Itu yang bestnya. Dan semua keputusan semua adalah di tangan anda, milik anda semua sekali, walau bagaimanapun. Okey. Itu saja pengurusan saya serah balik kepada MC yang kacak lagi bergaya, dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Lieutenant Commander Tuan Azri, dan kita berikan sedikit tepukan tuan-tuan dan puan kepada Tuan Azri atas perkongsiannya yang sangat-sangat terbaik pada malam ini. Kita berikan sikit. Yes.